dan ma'al hijrah walaupun sudah masuk di dalam bulan Safar. Jadi kita mengharapkan yang pertamanya hijrah kita ini ialah hijrah untuk membawa Islam di dalam kehidupan, baik dalam tidur, baik dalam waktu kita bekerja, baik dalam kita berada di mana sekalipun. Maka hijrah yang paling utama ialah kita melihat dalam kehidupan kita itu tidak boleh tidak kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila nak makan kita baca bismillah, bila kita selesai makan kita menyebut alhamdulillah umpamanya. Dan begitu jugalah dalam kita nak bekerja pun kita menyebut dengan kalimah suci bismillah, dan kita akhiri dengan kerja kita dengan alhamdulillah. Kalau kita ambil contoh ini yang kita amal praktikkan dalam hidup kita, insya-Allah hati kita dan jiwa kita ini yang terikat dengan Islam, dengan kalimah tauhid. Kalau sekiranya tidak, tuan-tuan, hati kita jadi lemah. Dan lemah itu dalam keadaan kita ditutupi dengan titik-titik dan bintik-bintik hitam, akhirnya menjadi tumpuk hitam, dan akhirnya menjadi keras kematu, tidak lagi mahu menerima kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan akhir zaman. Manusia yang bukan lagi dengan titik-titik hitam, tetapi sudah menjadi tumpuk dan dikerumuni, dikelilingi keseluruhan hati mereka itu dengan kegelapan. Sudah tentulah amat sukar untuk mengeluarkan diri mereka. Wa nukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bagaimana kita nak keluar daripada kegelapan, kezaliman kepada kebenaran dan kepada cahaya yang terang benderang? Kalau kita sendiri, individu sendiri, setiap manusia itu yang tidak mau berubah, setiap manusia itu yang sendiri tidak mau berhijrah, mengharapkan syafaat daripada Rasulullah, sedangkan Nabi pun tak dikenali, sedangkan Rasulullah pun tidak mau dikenali, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, tidak ada jalan untuk dia balik kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nak sebut di dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sambutan ma'al hijrah, kalaulah sekiranya cerita ma'al hijrah ni orang tak nak dengar, tuan-tuan, ya, tunggulah saat kehancuran dan kebinasaan yang dikatakan musibah malapetaka yang Allah nak buat turun ni. Bukan Allah tengok hanya pada orang maksiat, pada orang yang tak buat maksiat pun Allah nak timpakan sebagai satu peringatan. Kenapa Islam dia ada dua, iaitu tanggungjawab mereka. Yang pertama amar ma'ruf, yang keduanya nahi mungkar. Walaupun sealim mana pun orang tersebut tetapi tidak melakukan nahi mungkar, maka dia juga tidak mustahil akan dimusnahkan oleh Allah. Petah lagi orang-orang yang melakukan maksiat yang digelar asi. Jadi kerana itu di dalam kita mencari kebenaran, kita nak melakukan hijrah sebagaimana hijrah yang Nabi sebut, la hijratan ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Yang Nabi sebut tidak ada hijrah selepas aku membuka kota Mekah, kata Rasulullah, walakin jihadun. Tetapi yang ada hijrah dalam bentuk definisi, define dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sejauh mana kita dapat berjuang, berjihad, dalam maksud kata jihad, melakukan sesuatu dalam keadaan bersungguh-sungguh. Kita kerja 8 sampai pukul 5 bersungguh-sungguh, tapi dengan akhirat kita tidak bersungguh-sungguh. Yang datang ni alhamdulillah, yang tak datang yang hadir tak sampai 10 orang. Kaki tangan mesin niaga petang ni, tuan-tuan, tu yang kadang-kadang sedih juga. Yang hasrat daripada penganjur, pihak jawatan kuasa, kepingin, ingin sangat nak melihat roh Islamiah wujud pada setiap everybody, as a worker, as a staff, tak kira officer, executive, senior executive, nak supaya staff di mesin niaga ni faham, everybody engage, ada terpahat satu rasa, iaitu apa dia? Rasa nak sebagai orang yang sentiasa melakukan penghijrahan. Baru senang nak switch on, baru senang kita nak petik switch, maka jalan. Tapi kalau macam ni yang hadir, tuan-tuan, dalam keadaan kita nak buat satu program kerohanian, spiritual, tapi minat yang lain nampak, kita nampak. Cuba tengok kalau Raja Lawak, kalau kata spontan waktu tengah hari ni, laju, tuan-tuan, mari ceramah macam ni, ya. Nak cerita betul ke bohong, kemudian apa lagi, akademik fantasia, buat satu comparison umpama, mana yang lebih seronok? Takkan ini seronok? Sudah tentu duk tengok karut ke media lagi seronok. Duk gelak terbahak-bahak, duk tengok jab sepah tu,
kemudian nak tengok dengan apa dia Aflin Syauqi, tengok yang tu lagi seronok. Jadi macam ni lah keadaan. Yang hadir ni kira okey, tuan-tuan, yang hadir ni kira kuat lah ni, ya. Tapi yang tak hadir nampak, tu yang kata tu, kita hari ni roh Islamiah, hari ni kita tidur berdengkur dalam keadaan tak bermaya nak bangun. Yang tu yang katakan pasif, dan susah nak jadi orang yang ada tenaga support energy. Yang kita nak apa dia, yang kita nak proaktif. So synergy antara akademik, pengetahuan, ilmu, knowledge dunia, kita nak satu gabungan yang cantik. Sebagai satu orang pekerja, dia nak motivasi diri dia. Takkan hanya untuk kita tahu kita ni sebagai engineer jurutera, kita sebagai technician, yalah dunia kita hebat. Tapi untuk menggerakkan, ya, yang kata pekerjaan yang kita lakukan tadi bagi mendapat keberkatan daripada Allah, inilah di antara sedikit waktu yang kita ambil ni, hadirin sekalian. Masa yang ada untuk apa dia? Satu, untuk kita memuliakan, untuk kita ikram tuan-tuan guru kita, untuk kita ikram memuliakan ustaz-ustaz. Masih lagi ada untuk menyampaikan ilmu. Boleh lagi nak menceritakan tentang peristiwa history hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi nak cerita history siapa dia? Syama'il Muhammadiyah Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada lahir sampai wafat. Ada lagi orang yang boleh nak menceritakan fadilat-fadilat, kelebihan amalan-amalan. Esok 20 30 kalau dah macam ni, 10 orang yang ada 20 tak tahulah, kot tinggal kursi dengan ustaz je lah. Ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di rumah kita nak tengok TV, nak tengok pencetus rumah, kata orang utara, tobat lahum. Kalau boleh kita tengok tu kira okey dah, ya. Tapi sanggupkah kita yang kata tadi nak berjuang, berjihad, juhdun yajhadu, di dalam konteks kita hari ini, orang yang boleh berhijrah dengan melaksanakan sesuatu tadi dengan bersungguh-sungguh, menjada wajada. Kalau kita bersungguh-sungguh, barulah kita dapat kata pepatah Arab. Tapi kalau kita tak bersungguh-sungguh, macam mana kita nak dapat sesuatu yang kita harapkan? Nakkan syurga tapi malas nak mampus umpamanya. Betul, terang dia cakap, tuan-tuan. Nakkan kelebihan bulan Muharram tapi tak nak berjihad, setidak-tidaknya duduk sit down together. Yang kata orang Jawa begitulah. Nak duduk dalam macam ni pun kita susah, berat punggung. Allahu Akbar. Tapi nakkan ganjaran pahala daripada Allah. Bila dengar cerita neraka, Allahu Akbar. Wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tak payah suruh pencetus rumah mengaji, kita pun boleh mengaji juga, tuan-tuan. Salim dia ada. Nak ceritanya, kata Allah, yang jadi bahan bakaran api neraka adalah orang-orang kafir. Dan yang keduanya dari patung-patung berhala yang disembah oleh mereka. Bukan tak takut dengan cerita neraka. Fattaqun nar, kata Allah. Takutlah kamu daripada neraka Allah. 70 api neraka, satu bahagian daripada 70 dah ada di dunia dah. Bila sebut neraka takut, waqina azabannar. Tapi adakah kita bersedia untuk replace, menggantikan ciri-ciri yang kita kenali ahli neraka? Maka kita rasa takut, lalu kita berhijrah untuk kita mengenali bagaimana yang disebutkan ciri ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rugilah kalau kita katakan kerja kita 8 jam, dalam keadaan kita buat kerja tapi tidak kita insert, kita tidak masukkan iaitu nilai yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir kita pada petang ini adalah nilai seorang yang bertakwa kepada Allah. Hadir kita pada petang ini adalah nilai sebagai seorang yang appreciate, yang menghargai diri dia as a Muslim, as a mu'min. Dia tahu bahawa diri dia Islam. Ana Muslim, ana mu'min. Tapi kalau sekiranya yang tak hadir, tak rasa nahnu ma'inda tahassus, kata ulama, mereka ini mati rasa dan mandul perasaan. Inilah yang kita sedang ubati, yang kita sedang rawat. Saya tak tahulah kalau sekiranya orang anggap yang majlis ilmu macam petang ni, itu yang saya kata tadi, kita buat program macam ni, kalau boleh kita dia iklan betul-betul, kita buat sikit satu pengumuman macam wali band tu lah, pengumuman. Tidak ustaz yang datang jauh-jauh kesian, tuan-tuan. Saya cakap terus-terang je. Saya datang, saya daripada pagi program tak habis sampai tengah hari ni, sampai petang ni, lepas ni pula digombak pula.
Kalau kita tak buat betul-betul iklan, dan kalau kita tak force betul-betul kita punya staff, everybody, kita tak paksa. Tapi harapkan biarlah ustaz yang datang bukan kerana nak duit sangat. Kalau boleh ada yang betul-betul relakan diri dia, ikhlaskan diri dia. Kita seronok sebab kita nak berkongsi ilmu. Sharing is caring, caring is sharing. Lebih kurang begitulah. 2 kali 5 kali 5 kali 2. Tapi kalau kita hadir macam ni, nampak kita tak ada, kita tak bersedia dan tak menunjukkan kesungguhan kita, rasa kurang sikit lah. Minta maaf sebutlah tuan-tuan. Saya biasa ceramah tak ada orang dalam TV, mana ada orang. Kalau rakaman, kalau yang dikatakan recording. Tapi masalahnya kalau di TV orang yang akan lihat berpuluh ribu dan beratus ribu. Tapi masalah yang macam ni, kalau sekiranya datang macam ni 10 orang. Sebab saya terfikir, adakah mesin niaga staffnya hanya lebih kurang dalam 20-30 orang yang Muslim? Takkanlah semua yang tak Muslim umpamanya. Jadi kalau sekiranya kata kita tidak bersungguh-sungguh menunjukkan bahawa macam inilah keadaan kita punya cara bekerja, bermakna hanya dunia saja yang kita nak tuan-tuan. Yang anak betul-betul akhirat, berapa ramai macam ni yang nak akhirat. Tak heran kita kalau Profesor Dr. Muhaya baru ni sebut 85%, 85% yang sembahyang, 15% yang tak sembahyang 5 waktu, 85%. Nampak? Tu yang saya tak heran kalau sekiranya kuliah memang macam ni. Tapi kalau kita katakan di masjid mungkin kalau hujan dan sebagainya tak ramai. Tapi kalau di pejabat apa alasan lagi? Unreasonable lah kalau kita kata nak balik awal sangat, nak ke mana? Sedangkan yang bertungkus lumut jawatan kuasa pegawai yang nak buat program macam ni, mereka mengharapkan agar kita di antara staf di sini rasa berharga diri aku ni. Bila mana duduk di mesin niaga ni, ada program-program yang bersifat spiritual, kerohanian. Setengah company tu salah, kena pula company Cahaya Nun Alif. Tabat lahum lah tuan-tuan, nak duduk macam ni punya keadaan. Masing-masing lah hang-hang lulu gua-gua. Tak ada masa macam ni tuan-tuan. So macam ni kita boleh duduk, kita syukur rasa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi rakan-rakan kita, kawan-kawan kita, tu yang saya sebut tadi, rasa kecewa bukan kerana apa? Kerana anggap majlis ilmu ni macam majlis yang tak memberi kesan dalam kehidupannya. Macam mana kita nak berhijrah? Macam mana kita nak moving forward? Macam mana kita nak, yang katakan Islam ni agama konstruk, dia nak develop. Bukan takat kita masuk Islam nak semayang je tak. Daripada semayang akan lahir cara bekerja macam mana, cara bekerja Islam. Daripada semayang akan lahir cara macam mana, cara berfikiran, cara Islam. Bila mana semayang, maka akan lahir cara tindak tanduk dan perbuatan. Every moment, setiap saat, setiap detik, setiap hari yang kita buat, kita ada satu anjakan, kita ada satu perubahan. Kalau Proton pun ada dia punya slogan dia, daring to change. Takkan kita tak berani nak berubah bro-bro yang ada. Umpama contohlah yang tak hadir ni lah tuan-tuan. Takkan hang duduk ni depan komputer, takkan hang duduk ni depan yang katakan meja sampai terlupa aku ada tanggungjawab dengan Allah dan Rasul. Walhal kita bukan baru ni, yang saya sebut, yang dimaklumkan tadi, setiap minggu ada program di sini hadirin sekalian. Takkan tak rasa kita sepatutnya orang Islam lebih kepada apa dia? Lebih kepada Islam daripada kafir dan juga munafik. Orang munafik memanglah dia pun tak suka jenis majlis-majlis macam ni. Dia pun tak suka semayang berjamaah. Orang munafik juga tak suka kalau sekiranya kita ikut kuatnya Islam dan kita ambil Islam secara syumul ataupun secara keseluruhan. Ini sifat orang munafik. Bahkan semayang pun dia pun susah. Orang yang semayang dia fikir, dia jauh, dia punya fikir sampai ke akhirat. Bukan fikir hanya sebab dunia. Sebab itu perjuangan Rasulullah, pengorbanan Nabi 13 tahun di Mekah. Kalau kita menungkan 13 tahun di Mekah, bukan untuk kita duduk seronok hari ni menonton televisyen, gelap terbahak-bahak tanpa memikirkan soal perjuangan yang Nabi buat tu betul-betul kerana Allah. Bukan kerana duit tak ada. Nabi bukan ada allowance, Nabi bukan ada bonus, Nabi bukan ada salary every month income yang kata 10,000. CEO tak apalah, Chief Executive Officer, ketua pegawai eksekutif, berapa gaji dia? 30,000, 50,000 sebulan, every month. Tapi Rasulullah mana ada? Cuma yang Nabi ada adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pengorbanan Nabi betul-betul pure, yang kita nampak pengorbanan kerana Allah, bukan kerana manusia dan bukan kerana yang lain. Kalau sekiranya kita ambil sikit pengorbanan perjuangan yang dibuat oleh Nabi SAW, kan bukan nak banyak, sikit kita ambil sikit-sikit, tapi kita istiqamah umpama. Semastaqim.
Kita duduk dalam majlis ilmu petang-petang ni umpamanya, kita tak banyak tapi kita buat dengan cara istiqamah umpama. Balik ni kita tak pergi masjid dah, sebab balik ni mungkin lewat dah sampai pukul 8 malam. So kita tak pergi masjid, okey. Ni langsung dah petang tak mari, malam pun tak pergi masjid. Kemudian barulah nak datang bila? Sembahyang sunat raya pula baru datang. Tarawih baru datang. Terhegi-hegi nak selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Bunyi entah apa benda. Balik. Kuih. Jom balik. Itulah bunyi ni tuan-tuan. Perangai orang yang setahun sekali berkejut pergi masjid, pergi surau. Yang mana bila mana ada program tak nak hadir. Nampak? Rasa masalah. Rasa pun dia berat, bebanan, pikul di belakang. Bila mana tak mengaji, yang ni lah keadaan yang berlaku. Dia syok-syok sendiri tu yang orang nak sebut poyo tu. Betul lah, poyo tu untuk orang yang macam mana? Orang yang munafik. Dia syok sendiri dengan Islam. Walhal bukan dia beraksi dan berinteraksi betul-betul dengan Allah dan Rasul. Sebab apa dia? Dia antara ciri yang disebutkan tadi sudah ada. Mereka di antara malas nak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nampak. Orang yang munafik ini bila mana dia malas nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Al-Munafiq. Munafiqun ayat yang pertama kata Allah, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun," kata Allah. Apa kata Allah? Sesungguhnya kata Allah, orang munafik apabila datang kepada kamu ya Muhammad, dia berkata apa dia? Wahai Muhammad, engkau adalah rasul kami. Dan Allah kata wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, sesungguhnya aku lebih tahu yang engkau adalah rasul aku wahai Muhammad. Maka Allah menemplak orang-orang munafik. Allah kata apa dia? Innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik ni dia pendusta, bohong, bercakap depan orang cukup cantik, tapi belakang dia pun ni berpura-pura dengan agama, dengan Islam yang mereka anuti. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Sebab bila di akhir zaman ni terlalu ramai golongan puak-puak munafik yang mengaku Islam, tapi amalannya, ibadatnya, pengakuan takrir mereka hanya bilisani, dengan lidah mereka. Hati mereka orang aneng, kata orang Jawa tuan-tuan. Iya, hati mereka hilang pucik, kosong. Macam Najwa Latif punya lagu tu lah. Bila mana hati kosong, maka ibadat mereka ibadat yang ataupun bermusim-musim, dan dia ada juz'i, juzuk-juzuk yang tertentu sahaja dia ambil sebagai ibadat. Ini yang berlaku ramai. Ramai daripada kalangan kita. Kerana itu kita minta daripada Allah, Allahumma inni na'udzubika minal fusuq wa syiqaq wan nifaq. Ya Allah, engkau jauhkanlah daripada aku ni jadi orang yang macam mana? Minta supaya jangan jadi aku ni di antara orang yang fasik, yang durhaka dan juga orang munafik. Sifat ni adalah sifat yang cukup rugi esok di negeri akhirat. Malangnya jenis orang yang macam ni muslimin dan muslimat. Mereka bukan setakat berbohong dengan Allah dan Rasul, tapi mereka sebenarnya kata Allah, wa ma yash'urun, berbohong kepada diri mereka dalam keadaan mereka tidak sedar. Ini ciri yang pertama orang munafik. Mereka ini malas beribadah. Yang kedua, orang munafik ini bila mana kita lihat, kalau ada sesuatu kebenaran yang datang kepada mereka, maka mereka ambil sesuatu kebenaran itu sebagai yang batil, dianggap sebagai benda yang batil ni, benda yang tak betul. Walhal benda tu betul. Benda tu betul dari sudut pandangan Allah, tapi pandangan orang munafik perkara ini tak betul. Maka apa yang datang daripada Rasul, mereka mensia-siakan. Maka tidak pengakuan yang sebenar mereka beri kepada Nabi SAW. Yang ni pun banyak juga yang katakan mereka tidak menerima kebenaran walaupun benda itu betul-betul. Dalam doa yang selalu kita berdoa tuan-tuan sekalian, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maka minta, ya Allah, kalau benda itu betul, kau berilah kepada kami satu pandangan petunjuk yang boleh kami ikut kebenaran. Kalau benda itu batil, maka tetap batil, maka jauhkanlah kami wahai Allah daripada kami nak mengikutinya. Ini doa yang kita minta supaya kita tak nak jadi melekat sifat munafik ni di dalam jiwa dan juga di dalam al-kifala hutaq. Itu fil lughati Arabiyyah. Kepala otak ni tuan-tuan, bila dah engage, dah tertanam pahat yang sifat munafik,
maka pemikiran mereka akhirnya mereka akan memecah belahkan suasana keamanan kesatuan. United we stand, yang kita kata bersatu teguh. Datang orang munafik, dia yang memecah belahkan, dia yang cuit sana, yang cuit sini, dia yang tuis sana, tuis sini, dia yang merosakkan, dia yang menjadi racunnya, dia yang jadi duri dalam daging. Sebab apa dia? Dia tak nak tengok kebenaran terus berlaku. Masuklah dalam pejabat kita pun macam tu juga. Saya kerja 15 tahun di pejabat, tahu jugalah macam tuan-tuan jugalah, ya, di Lembaga Zakat Selangor 15 tahun sebagai ketua unit dakwah. Bukan kata bawah-bawah dah nak sebut cerita ketua unit dakwah ni kira besar lah, bukan nak bangga, tapi nak ceritanya apa yang pernah kita alami. Semua tuan-tuan pun ada head department, unit head apa semua ada ni. Kita tengok macam mana kerja kita. Buat yang baik kadang-kadang bukan semua orang nak, bukan orang semua suka. Cucuk menyucuk biasalah. Kemudian sana cakap sini, sini cakap sana, sana goreng sini, sini goreng sana. Depan lain cakap, belakang lain. Ya, depan cukup puji, belakang mengeji, macam-macam. Mengumpat belakang tu biasa. Yang ni kita nak perbetulkan suasana yang tak betul di dalam pejabat. Masuk dalam mana? Masuk di dalam majlis ilmu. Itu yang sebenarnya. Ya, kalau sekiranya kita tak nak perbetulkan diri kita, dalam pejabat pun macam tu, di luar pejabat macam tu, jadi akhirnya, ya, yang katakan tadi, majlis seumpama ini, majlis yang nak menceritakan kebenaran, orang tidak menyukai. Itu tanda ramai orang munafik di dalam institusi ataupun di satu-satu jabatan, kalau kerajaan ataupun tidak di satu buah syarikat. Tengok satu company, kalau sekiranya mereka ni suka dengan apa dia, majlis ilmu, insya-Allah. Saya ambil contoh, bila satu syarikat Brahim Chef Anik Pak Lah, yang buat makanan catering, cater untuk flight, baik Mars dan juga flight-flight yang lain, airlines seluruh dunia, airways yang daripada seluruh dunia ambil daripada Brahim Chef. Mereka buat program tiap-tiap bulan, ya. Yang saya seronok bukan apa, yang turun CEO, COO, CFO, Allahu Akbar. Cuma tak ada UFO je, yang tu, ya. Yang turun majlis ilmu ni bukan bawah ni. Yang cerita turun ni daripada CEO, duduk di depan tu. Allah, duduk di depan, tengok macam mana yang katakan leadership by example. Kalau kita hari ni yang atas turun tuan-tuan as a manager, tak kira lah senior manager ke ataupun manager, kalau yang turun macam tu barulah yang bawah steady. Tapi kalau yang atas pun mengelamun, duk menyanyi seorang dalam bilik, jujurlah sayang, aku tak mengapa. Bunyi orang malas je bos ni. Duduk mengelamun seorang dalam bilik, duk layan dengan sekretari dia. So, majlis ilmu tak nak turun. Yang ni pun nak kena bagi tahu pada bos kita, tuan-tuan. Kita minta maaf sebutlah, tuan-tuan. Saya cakap di mana-mana pun, ya. Tadi, tengah hari tadi saya di MAS KLIA. Kalaulah majlis ilmu, majlis kerohanian, bos tak nak turun, memang kita kata satu buah syarikat ni Allah nak beri keberkatan yang susah. Apa dia ingat dia bos sebagai orang yang besar, tak ada sesuatu kepentingan ke untuk akhirat? Bagi tahu pada bos, bos, kalau you nazak besok di hospital, tak kira lah you masuk KPJ ke KMJ ke benda SMJ ke, bos, kalau orang yang betul-betul fikir ke arah ukhrawi, kalau bos nak meninggal, bos nak cari siapa bos? Cuba tanya bos. Adakah bos nak cari kerani-kerani yang kaki kipas ni? Tak. Adakah bos nak cari kerani-kerani yang bagi projek pada bos? Tak. Bos mesti nak cari siapa dia? Yang boleh ajarkan ucapan La ilaha illallah. Yang ni. Baik kamu CFO ke COO ke, baik yang atas sekali. Kalau boleh MD, Managing Director, lagi bagus, boleh turun, kira hebat lah. Dah, mereka dapat sigaret, smoking, merokok, Allahu Akbar. Ya, main golf sampai 2, 3, 4 jam boleh habis. Tapi nak duduk 45 minutes macam ni punya majlis ilmu, punggung tu, pungkok tu kata orang, Allah, dia jadi menanah, menggeletak macam Parkinson tu. Betul tuan-tuan. Dia jenis puak-puak ni, mereka dah biasa dengan hubungan mereka dengan siapa dia? Tidak lain, tidak bukan. Hubungan mereka dengan orang yang hebat. Orang yang apa dia? Orang yang ada nama, ada pengaruh. Hotel tu tempat mereka. Tak mainlah masjid surau. 17 tahun dah pengalaman, main experience, nak tengok, nak cerita tuan-tuan, masjid dengan surau. Berapa ramai boleh datang datuk-datuk pergi masjid tuan-tuan? Berapa ramai datuk-datuk yang duduk dekat surau boleh datang? Tak ramai. Kota Kemuning tu surau Al-Hijrah. Bukan cika-cika yang duduk situ, bukan yang carot-carot yang duduk situ, bukan mencarut, carot ni orang bawah-bawah ni.
Mereka yang duduk situ Datuk. Tu di antara Nurmala Samsudin punya suami. Malah nak sebut nama dia kan, jadi segan pula. Duduk di situ. Berapa ramai lagi Datuk yang bekas-bekas dululah, yang pejabat awam yang besar-besar. Tak hadir, tak datang. Bila mati besok baru mereka datang. Ini yang kita nampak ni. Jadi kelemahan Islam hari ini bukan sebab Islam, tetapi kelemahan disebabkan orang yang mengandung Islam duk main-main dengan Islam. Mereka tak serius. Tu yang Allah kata walladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Ada yang kami beri agama pada mereka lahwan, mereka mensia-siakan. Yang kedua wala'iba, mereka main-main dengan agama. Tak serius. Duk harap nanti bila mana mati ada orang duk sembahyang jenazah. Bila harap besok bila mati ada orang buat tahlil pada dia. Allahu Akbar. Cetek sangat mentaliti pemikiran orang-orang yang macam ni. Buruk sangat kelakuan mereka. Dan mereka ini daripada kalangan golongan khasir. Tu yang kata ulama, golongan yang pertama yang dikatakan golongan yang paling rugi besok di akhirat, golongan khasirin. Golongan khasir ni apa dia? Dia pun cukup rugi tuan-tuan. Sebab dunia dia pun tak manfaatkan daripada an umrihi fima afnahu. Daripada umur mereka, dia pun tak manfaatkan sampai umur 70 tahun tak semayang. Ini dicerita oleh isteri seorang yang disebut mantan bekas pembaca berita TV RTM Angkasa Puri. Umur my age 70 tahun Ustaz, 70 years old. Suami saya 70 tahun. Suami saya nak beritahu pada Ustaz, sejak saya kahwin tak pernah semayang sampai kelar ni. Duduk di Kota Kemuning, 70 tahun umur. Dah pencet lah mantan pembaca berita TV Angkasa Puri RTM. Macam mana nak sebut sampai langsung tak pernah semayang? Saya tanya dia sunat pun tak, Jumaat pun tak. Kalau sunat Jumaat boleh lagi lah kita label golongan sunat ahli sunat wal Jumaat. Contoh begitulah. Ni pun ada ni pejabat ni, Malaysia Naga ni. Ada, jangan kata tak ada. Yang jenis perangai tak pernah semayang ni tuan-tuan. Bukan nak cakap lah tuan-tuan. Bukan orang kafir memang tak semayang. Ni orang Islam ni. Oh, boy, muka kita duk puji selalu comel, muka Yui, awet muda. Yalah, kita tengok dengan pandangan kita dunia. Orang yang tengok satu orang yang disebutkan tadi, kalau dia betul-betul semayang, dia boleh tengok rakan dia tak semayang. Dengan pandangan air wajahnya, kita nampak macam wajah mu ni tak pernah kena air wuduk di atas muka mu ni. Kita bagi tahu, mu ni aku nak tanya mu pernah tak berwuduk? Mu pernah tak ambil semayang? Awat. Kita cakap mu, dia cakap Kedah pula dah kan. Jadi aku tengok hang ni, dah mula kita pun cakap beralih Penang pula Kedah. Aku tengok muka hang ni macam tak ada wajah yang kena air semayang lah. Air cakap you kan. Aku tengok ni macam mana muka hang ni, hang pernah ambil wuduk tak? Memang aku tak pernah ambil wuduk kan. Berapa tahun lah? 30 tahun aku tak pernah ambil wuduk. Allah. Ada tak jenis macam ni? Pula tak ada. Kalau tadi 70 tahun tak pernah semayang, bermakna keadaan ni yang kita katakan very very critical. Teruk hari ni. Kena pula bos kita pula jenis tak semayang. Allahu Akbar. Tu yang kata yang atas tak semayang, yang bawah pepatah Cina sebut betul. Busuk daripada kepala, dia akan sampai kepada ekor dia. Kalau yang kepala tak nak mengaji, yang ekor pun macam tu juga. Kalau pak dia tak nak mengaji, anak macam tu juga. Betul. Kalau bapak dia cuti sekolah ni langsung tak nak buka selak satu daripada ayat Quran umpamanya. Lepas subuh bersalah. Kan? Bila kita lepas subuh ajak anak kita mengaji. Cuba tengok dia punya ikhfa, dia punya izhar. Sebut ikhfa pun tak boleh, dia jadi kepak. Nak macam mana anak kita nak jadi cerdik ni tuan-tuan? Ini yang kita sedang hadapi keadaan hari ni. Ya Allah, macam mana dunia yang hari ni, dunia yang boleh menghancurkan Islam. Dunia yang hari ni yang menjauhkan diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi sibuk dunia yang ni, tablet ni. Kemudian dia mari smartphone. Tak habis-habis. Facebook saya kata tadi, boleh kalau main game 4 jam, Facebook 4 jam. Cuba tanya yang kaki Facebook, boleh duduk ke dalam kuliah 1 jam? Tak tahu nak cakap. Kalau 1 jam tu boleh duduk tu kira dah boleh tabik spring tu. Boleh salut sungguh lah. Kalau Facebook 4 jam yang ni aku boleh bukan apa nak update status je. Setiap 5 minit 10 minit dia tengok. Baru masak ikan talapia pedas. Jom makan hihi. Yang jenis panggil macam ni banyak tak? Banyak. Iya. Hari nak hujan, sila angkat kain di jemuran. Yang ni banyak yang jenis macam ni. Tengok dalam kita punya Facebook. Saya pun ada Facebook juga. Tapi kita manfaatkan untuk apa dia? Kita nak contribute. Kita nak bagi sumbangan.
Walaupun tak secara formal, informal, tuan-tuan boleh jadi sebagai da'i. Boleh masuk macam-macam, update status, ya, wajah-wajah Islam macam mana, surahan-surahan agama macam mana, nilai-nilai kemurnian Islam macam mana. Boleh. Bukanlah maksud kata yang lain tak boleh, tapi terlalu banyak sangat hal ehwal keduniaan duniawi. Sampai Facebook ni tak ada masa kita dengan Al-Quran, sampai tak ada masa kita dalam majlis ilmu. Twitter, Instagram, WeChat dia ada look around, dia ada shake pula. Itu yang lagi gila punya, apa dia nak berkenalan dengan orang. Dia hari-hari duk shake ni, kejap dapat Colombia, kejap dapat Zimbabwe, Afrika. Jenuh nak kawan dengan orang sana. Tu yang sampai 1 jam duk shake sekali shake dapat seorang, sekali shake dapat seorang. Yang tu kaki gatal merenyam, yang tu jenis banyak tak? Oh banyak. Ni look around, tengok look around. Awak ni, awak secu ni nampak gedik sikit kan? Bukan gedik satu, dia gedik, dia ada S. Yang ni, yang tu habis 2 jam duk layan WeChat. Berapa ramai yang boleh habiskan masa untuk dengar khutbah? Tu saya kata kuliah khutbah. Banyak mana khutbah? Lebih kurang 20 minutes. Yang tu pun tengok yang datang pakat semua, ya, seorang-seorang tidur. Dah lah masuk khutbah kedua, lepas tu tidur berdengkok pula di belakang. Dia hari Jumaat tengok, lusa dah Jumaat dah. Cuba tengok kualiti kita hari ni. Adakah kita betul-betul menjadi seorang muhajir? Perbetulkan apa yang Nabi sebutkan tadi, yang ada selepas aku hijrah, selepas aku buka kota Mekah, kata Rasulullah, mestilah kamu ada usaha berjihad. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh di dalam amalan. Hendaklah kamu betul-betul serius dengan Islam. Bukan hanya cukup sekadar aku ni tu, besoklah aku nak taubat. Cukuplah sekadar mana aku ni boleh, kira boleh semayang sunat raya, cukuplah aku datang. Jadi kalau sekadar itulah tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa kita punya prestasi dan kualiti Islam kita semakin rasad dan jauh. Dan kalau kita katakan akan datang tahun 2020, 2030, sampai satu ketika nanti satu orang yang disebutkan mungkin barangkali dia langsung tak pernah semayang tu satu, kemudian dia tak boleh mengaji Quran dan tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Pernah saya interview satu pasangan yang nak kahwin tahun 2000, dah 13 tahun dah. Waktu itu bila tanya macam mana bang boleh mengucap, dia angkat tangan, dia kata saya tak boleh mengucap Ustaz. Tak boleh mengucap nak kahwin ni kan? Okeylah, Fizo tak ada masalah. Yang ni cik tahu punya boyfriend ni tak tahulah kan, kira okeylah kot, nampak mak saleh sikit, kemudian nampak pakai songkok tu boleh. Ni tak boleh langsung mengucap 2 kalimah syahadah. Nak kahwin ni, nak jadi suami. Nampak? Sebab apa dia? Sebab ni majlis ilmu tak nak hadir, kuliah tak nak hadir, ceramah tak nak dengar. Yang telinga ni dah sentiasa mendengar sesuatu yang keji. So bila keji dengar daripada telinga, dia akan kesan kepada lidah. Biasa dia macam tu. Cuba tengok orang yang selalu hari-hari daripada telinga dia radio tak habis-habis. Hari-hari dia dengar lagu tak habis-habis. Dia ada kesan tak pada lidah? Dia ada. Dia punya magnet, dia akan tarik lidah. Lidah ni susah nak mengaji Quran, dan lidah ni susah dia nak baca sesuatu yang baik. Cuba tengok orang yang dah kerap telinga dia dengan lagu tak habis-habis. Tengok macam mana satu orang yang baru ni meninggal, Ahmad Ammar, budak 20 tahun nampak, yang dia terlalu berazam untuk mati sebagai seorang syahid di Syria. Dia ikut bapa dia Ahmad Azam. Dia adalah anak sulungan pada anak seorang lelaki dalam keluarga 5 adik-beradik. Bila mana dia meninggal baru ni di Turki, nampak. Kalau YouTube tengok nak dekat hampir 1 juta, hampir 1 million yang tengok macam mana saat dia daripada kecil divideokan balik YouTube, kemudian sampai saat dia dikebumikan. Di mana? Di tempat permakaman para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in di Istanbul, Turki. Cuba renung balik tuan-tuan yang kata lelaki ni. Sebab saya nampak yang perempuan ramai, yang lelaki kaum dah pupus nampak ni tuan-tuan. Betul. Bukan kata di Malaysia Niaga je, di mana-mana pun. Ya, kaum yang pupus lelaki ya. Yang penagih dadah banyak, pusat serenti, penjara banyak yang lelaki. Mana-mana kuliah muslimat, saya nak bagi tahu, very good, betul-betul kuliah muslimat ni, Allah boleh bagi, tak tahulah 7 bintang lah, bukan 4 bintang. Mari je lawak mega 4 je, saya bagi 7 bintang tuan-tuan. Perempuan muslimat cukup rajin mengaji. Kalau saya kata hari ni kitab yang saya nak guna ni, besok dah penuh dah kitab, tak ada masalah dah. Tak adalah yang macam lelaki, kitab ni harga RM7 aja, kitab 40 hadis penawar bagi hati. Tengok bulan depan datang balik, semua dah pakat menyandar. Itu ada yang menyandar, ada yang berdengkur, ada lagi nampak. Yang lelaki memang betul, minta maaf sebutlah berada. Betul, cukup lihat tu. Tanah liat tu lihat, tapi kita lagi lihat daripada tanah liat. Tak tahu apa masalah lelaki yang tak nak mengaji. Perempuan
Macam mereka ni tak ada uzur. Oh, tu yang hebat pula. Maknanya penuh kalau 30 bulan tu mengaji sungguh. Tapi yang lelaki, itulah tadi, dia punya pesen. Kata orang kampung, pesen dia hari ni, orang lelaki tak nak belajar, orang lelaki tak nak mengaji. Bila mana satu cerita baru tadi yang saya sebut, satu budak 20 tahun, kematian dia, kematian yang husnul khatimah. Allah tunjuk sekali-sekali nampak. Bila mana dia meninggal, dilanggar oleh sebuah kenderaan ambulans. Kemudian bila mana dia waktu itu dimandikan dan dikafankan, orang semua tengok. Waktu tengok dia nak disemandikan, ya, di dalam kubur, wajahnya macam seorang yang sedang tidur. Dan ketika mana nak dikafankan, keluar peluh dekat dahi dan juga hidung, menunjukkan satu tanda alamat mati dia mati husnul khatimah. Itu ulama dah sebut, mati dia mati husnul khatimah. Sampai rakan kawan dia kata, aku tengok Ammar ni macam orang tidur. Rasa-rasa macam nak kejut si Ammar ni, bangun, jom kita pergi kelas kuliah. Sebab tak nampak macam orang yang meninggal. Apa rahsia? Di antara kawan dia kata apa dia? Yang Ammar ni, kalau dia nak sesuatu daripada perempuan, dia tak boleh cakap direct dengan perempuan tersebut. Habis itu lagu mana? Dia akan telefon kawan dia supaya kawan tu cakap dengan perempuan tu. Allah. Apa maksud dia? Dia cukup malu berinteraksi dengan seorang perempuan yang bukan mahram. Dia takut sungguh nak bercakap dengan satu orang perempuan yang macam tu. Jiwa dia bukan macam kita tengok hari ni yang dalam TV. Laki orang boleh pegang bini orang, bini orang boleh atas perut laki orang. Cuba tengok lakonan-lakonan daripada pelakon-pelakon. Ada shortlist, ada tapisan. Walaupun lembaga penapisan buang habis dah, tak usah buat penapisan apa benda. Iya, tengok baru ni Lisa Surihani, kan, nampak macam mana? Boleh pegang laki, kita kata boleh ke macam ni? Farah Fauzana, DJ, kita tengok boleh pegang pipi Yus. La ilaha illallah. Yus kan yang jambu ke apa benda, ke jambu air ke apa tu. Dia boleh pegang pipi Yus tu, tak ada rasa malu, tuan-tuan. Anak kita tonton tu, kemudian dia pergi pegang pula tangan Jeb sepah tu. Ada rasa malu dia dengan Allah? Tak ada. Nabi sebut dalam hadis Daruqutni, seseorang perempuan yang pergi pegang tangan lelaki yang ajnabi, yang boleh bernikah, Nabi kata apa dia? Kamu lebih baik pergi pegang bangkai babi yang hanyir, jijik lagi busuk, kata Rasulullah SAW. Itu nak tegas sikit dengan intonasi yang tegas, tuan-tuan. Yang lelaki pergi pegang perempuan, perempuan pergi pegang lelaki tadi. Apa dia kata Rasulullah? Baik, kamu lebih baik pegang seekor babi yang hanyir, yang busuk, yang jijik, kata Rasulullah. Nampak tangan ni yang jenis dah selalu kerap pegang perempuan, maka dia tak akan rasa malu. Dipertontonkan pula bila mana ditayangkan di dalam televisyen. Inilah maruah kita hari ni, tuan-tuan. Tak rasa apa. Sebab tadi disebut nahnu ma'inda tahassus, aku mati rasa dan aku mandul perasaan. Dengan Allah tak takut, dengan manusia lagi dia tak takut, tuan-tuan. Tak heran hari ni 85% tak semayang 5 waktu sehari semalam. Sebab diajar apa yang ada di dalam televisyen. Lalai anak, cuai anak. Sebab kenapa? Sebab tadi alat sebaran am sudah diselewengkan dan tidak ada lagi pembahagian di antara hak dan yang batil. Tidak ada lagi klasifikasi di antara halal dan haram. Masing-masing kita nampak al-bantayun wal sapuyun wal balunun. Itu fil lughati Arabiyyah. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Bila hijrah tak berlaku dalam hidup, bila hijrah juga tidak berlaku di sebuah kerajaan Islam, maka nampak kehancuran, kebinasaan akan menunggu, tuan-tuan. Yang ni kita nampak hari ni, ya? Sebab kita kata hari ni kita dah didik anak-anak dengan Quran, kita dah suruh anak kita semayang, tapi boleh kita kawal ke, tuan-tuan, televisyen. Astro 120 boleh bayar, Astro RM70 boleh bayar. Ni naik lagi RM8 baru ni. Ni tarif bil listrik naik lagi. Ada kita peduli? Tak peduli. Sebab apa dia? Kita nak satu bentuk hiburan dalam hidup. Sebab aku ni stres, sebab aku nak release tension, sebab aku ni yang tak boleh pressure, so aku nak hiburan. So macam ni aku seronok, so aku boleh release, aku boleh relax dan aku rasa tenang. Betul ke, tuan-tuan? Adakah itu yang diajar oleh Nabi SAW? Saya tak kata salah sampai kita tak boleh tengok pula TV, dah. Tapi hari ini kita khawatir, takut apa yang dipertontonkan itu adalah sesuatu yang seolah-olah datang daripada Islam. Tengok Luna Maya dengan dulu kan Peter Pan, apa dia, saya pun lupa dengan apa, Ariel ke apa benda, lebih kurang gitulah. Tak apalah, yang cerita Luna Maya ni duduk dalam satu panel juri Maharaja Lawak Mega. Dia masuk, masa tu Datuk Yusof Aslam ada, Nora Danish ada, kemudian Pesyih apa benda tu seorang tu.
Bila mana dia duduk, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandai tak? Bukan maksud tak pandai, pandai bagus disebut salam. Cuma dia nak mengislamkan apa yang dia pakai. Pakaian dia tengok macam mana. Sampai bulu ketiak nak terkeluar dah tuan-tuan. Nampak? Tak malu tengok ketiak. Geram, gigit, baru tahu. Luna Maya ni datang daripada Indonesia. Ada dia rasa malu? Tak ada bro. Tengok-tengok dia pertontonkan. Satu negara dia boleh tengok. Shah Alam, peace, yo. Tak apa benda tu lah. Ni cerita Maharaja Lawak Mega. Seolah bila dia bagi salam, menghalalkan sesuatu yang haram. Tak tengok dah ketiak dia ke, dia pakai baju macam tu. Orang tak tengok dah sesuatu yang haram dalam Islam. Sebab, dia bagi salam, kira okey lah tu. Nampak? Hari ni pandai. Hari ni pandai. Ya, lakonan hari ni, dia perselitkan unsur-unsur Islamik, seolah-olah apa yang dia perbuat tu macam tak menyalahi, menyanggahi Islam ataupun tidak menyalahi syariat Islam. Yang ni sedang berlaku. So ingat, ism ideologi yang kita nampak hari ini banyak dalam TV sudah menyesatkan kita dalam bentuk imperialism ataupun dalam bentuk pluralism ataupun dalam bentuk secularism. Yang ni secular, plural dan imperial. Kalau kita tidak carefully, kalau kita tidak berhati-hati, tak tahulah akan datang anak-anak kita nak jadi apa. Adakah anak kita nak jadi seperti mana Mus'ab bin Umair, ataupun nak jadi seperti mana Amir bin Fuhairah, ataupun nak jadi seperti mana Ali bin Abi Talib, ataupun nak jadi seperti mana wanitanya Asma binti Abu Bakar. Saya sebut tadi nama ni semua ada dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Mereka bukan takat berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tapi hijrah mereka untuk mengawal, memelihara Islam. Mereka tak nak rabit, mereka tak nak melondihkan maruah agama Islam, tetapi mereka lah yang dikatakan pejuang-pejuang, mujahidin, mujahadah yang mereka tunjukkan, Masya Allah, terlalu hebat. Nak bandingkan kita hari ini yang saya sebutkan tadi, kalau sekiranya kita tengok Islam ya dalam keadaan yang datang dengan dalam keadaan dagang, maka Islam itu pun akan pergi secara dagang. Maka Islam dia tak peduli siapa nak ikut, siapa tak ikut, itu terpulang. Yang penting Islam datang tadi dalam keadaan dia daripada Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk saya punya program pada petang ini, sebab saya ada program lagi malam ni di Seri Gombak. Mudah-mudahan kalau akan datang, mudah-mudahan kita mengharapkan boleh dapat memenuhi ya kursi-kursi yang ada di dalam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ya. Kalau tidak, kalau orang yang datang tadi ustaz-ustaz yang jauh, kesian. Ya, bukan maksud mereka ni datang nak duit dia saja, tak. Saya faham kawan-kawan rakan-rakan yang lain. Kita mengharapkan komitmen, kesanggupan kita, pengorbanan kita, perjuangan kita, barulah kita nampak hasilnya, kita nampak synchronize. Sama dunia pun kita cari dan juga akhirat pun kita cari. Tapi kalau sekiranya kita longlai, lemah kan, kesianlah pihak yang menganjur ya. Kemudian harapan daripada yang nak mengadakan program macam ni nampak tak tercapai dia punya target dia. Jadi mudah-mudahan akan datang insya-Allah lebih ramai lagi. Wallahu alam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk akhirnya, siapa yang berhajat untuk nakkan hajat minyak Raihan Syifa Ustaz Semai Kamus yang saya dah bawa dulu dah berapa bulan, saya pun lupa dah. Siapa yang berhajat boleh lagi sebotol 30 dan 2 botol RM50. Tujuan